Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita muliakan saudara Syekh Razif kita selaku tuan rumah dan keluarga, sahabat saya Dr. Kamilin, hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan juga pengurusi IQ cawangan negeri entah berantah ini. Tak boleh sebut. Bahaya. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini. Saya difahamkan oleh sahabat saya Syekh Razif kita nak bincang tentang hadis 40. Kebetulan saya punya kuliah online Zoom baru je habis hadis 40 minggu lepas. Lepas tu masuk minggu ni sambung balik lah. Kenapa? Kerana hadis 40 karya Al-Imam An-Nawawi ni merupakan satu kitab yang bagi saya kitab yang sangat-sangat baik untuk orang-orang awam. Bukan hanya untuk agamawan, tetapi untuk orang awam teliti hadis-hadis di dalamnya. Kerana ia merangkumi pelbagai segenap sudut cabang kehidupan kita. Cuma mungkin ada di kalangan kita yang bertanya, kenapa 40 kan? Hadis 40 kan? Kenapa 40? Kerana di sana ada hadis sebenarnya. Hadis Nabi SAW bersabda, "Man hafiza ala ummati arba'ina haditha kutiba faqihan," ataupun kutiba aliman faqiha. Yang bermaksud sesiapa yang memelihara ke atas umat aku sebanyak 40 hadis, maka Allah akan tetapkan bagi dia di hari kiamat nanti, Allah Ta'ala akan tulis dia sebagai seorang yang alim dan faqih. Tetapi hadis ini tidak sahih secara sanadnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menulis kitab hadis 40, dia meletakkan muqaddimah. Di dalam kitab hadis 40 dia menyebutkan hadis ni. Dia kata kelebihan menghimpunkan 40 hadis, tapi tak sahih dia kata. Cuma telah menjadi satu budaya dalam kalangan para ulama menghimpunkan 40 hadis. Jadi antara ulama yang menulis 40 hadis ni, menghimpunkan 40 hadis ni bukan hanya Imam Nawawi lah. Ada seorang ulama nama dia Ibnul Mubarak, dia pun ada tulis 40 hadis. Ada ulama yang nama Mulla Ali Al-Qari, dia juga menghimpunkan 40 hadis. Jadi 40 hadis ni merupakan satu budaya. Sebab itu saya pun nak ikutlah, walaupun taklah hebat macam ulama-ulama silam, jauh nak dibandingkan dengan ulama silam. Jadi saya pun tulis satu buku, paling tidak nak ikut budaya ulama zaman dulu, iaitu 40 amalan mudah berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi 40 ni merupakan satu budaya. Cuma Imam Nawawi rahimahullah, dia tak letak 40 tepat-tepat lah, dia letak 42 hadis. Yang mana di dalam kitab ini ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, dan sedikit hadis yang dhaif. Tetapi kesemua hadis-hadis yang dhaif di dalam Arba'in An-Nawawi ni ataupun hadis 40 ini, hadis yang dhaifnya itu ringan. Dia bukan dhaif berat. Jadi boleh dipakai di dalam Fadailul A'mal, di dalam At-Targhib wa Tarhib, di dalam memberikan galakan beramal dan ancaman daripada melakukan dosa. Jadi sebab itu mungkin kita Arba'in Nawawi ini terkenal. Bukan kata di Malaysia je, bahkan di seluruh dunia. Di Jordan pun ada kitab, ada kuliah hadis 40. Jadi kalau kita nak cari wali kan, nak cari wali Tuhan, kadang-kadang sebahagian daripada kawan-kawan kita daripada sufi kan, dia orang suka duk cari wali, suka duk cari wali. Mana wali-wali Tuhan, dia kata, yang ada karamah. Jadi kalau nak cari, tak payah cari susah-susah lah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah merupakan di antara wali min awliyaillah. Ini disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Dia mengatakan di antara petanda karamah kewalian Al-Imam An-Nawawi ni, dia tulis kitab apa pun, kitab itu akan menjadi rujukan umat. Apa kitab Imam Nawawi tulis? Hadis 40 jadi rujukan. Kat Malaysia ni, saya ingat setiap negeri ada kot kuliah hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Bahkan kitab syarah Arba'in Nawawi ni banyak ditulis oleh ulama. Itu pertama. Yang kedua, kita ada kitab Riyadhus Salihin.
Kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi juga menjadi rujukan, jadi kuliah. Kitab Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi menjadi rujukan di dalam fiqh muqaran, di dalam fiqh perbandingan. Cuma Imam Nawawi tidak sempat menghabiskan penulisan Al-Majmu' sehingga disambung oleh Syekh Al-Muti'i. Kemudian kita ada kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi juga, kitab Rawdatul Talibin dalam fiqh mazhab Syafi'i, menjadi rujukan juga. Susah sebenarnya nak tulis satu buku yang dibaca dan dikuliahkan oleh orang, kan? Saya punya buku, tesis saya lah, kan? Kami punyalah tesis, kan? Tuan-tuan teringin nak baca tak? Tak teringin nak baca, tanya pun tak, kan? Ustaz tulis dalam bidang apa, Ustaz? Tajuk apa tajuk? Tak ada orang baca. Tak tahu nak tanya. Sebab apa? Sebab kita tahu kita bukan wali pun, kan? Kita wali pada anak perempuan kami lah, kan? Tapi nak kata kita bukan wali Tuhan. Tapi Imam Nawawi tulis satu kitab dibaca oleh jutaan manusia sepanjang zaman, kan? Tak tahulah karamah mana yang saya rasa lebih besar daripada karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada muhaddithin, yang mana tulisan mereka diambil manfaat oleh jutaan manusia daripada saat mereka tulis sehinggalah sekarang. Hebat tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang dinamakan oleh Nabi SAW sebagai amalan yang pahalanya berterusan walaupun sampai kita mati, dan dia akan berterusan selagi mana dunia ni tak kiamat. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salih yad'u lah." Kan? 3 benda Nabi kata bila mati aja anak Adam ni akan terputus amalannya melainkan daripada 3 benda. Yang pertama, sedekah jariah. Majoriti ulama mengatakan wakaf lah, tetapi sebahagian kecil ulama mengatakan semua sedekah yang bermanfaat. Demikian disebut oleh Syekh Uthaymin. Dia kata semua sedekah yang berjalan manfaatnya, sama ada wakaf ataupun apa saja pemberian yang baik, akan pahalanya berjalan. Itu pertama. Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi Imam Nawawi meninggalkan khazanah ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia sepanjang zaman. Nak kata hadis 40 ni ramai ulama tulis, kan? Tapi tak semuanya digunakan sebagai rujukan. Tak semua digunakan sebagai kitab-kitab dikuliahkan di dalam surau dan masjid. Tapi alhamdulillah Allah menjadikan Imam Nawawi ni tulisan-tulisan dia orang senang faham dan senang baca. Rahimahullah, Allah Ta'ala merahmati Al-Imam An-Nawawi dan anak soleh yang mendoakan untuk dia. Jadi sebab itu kita ni kena fikir, kalau zaman dulu mungkinlah yang kekal itu penulisan. Zaman sekarang bukan hanya penulisan, termasuk juga video, termasuk juga audio. Jadi mudah-mudahan usaha yang kita buat menyampaikan ilmu, merakam kuliah-kuliah ilmu, menyampaikannya juga pada orang-orang lain akan menjadikan ia amalan yang berterusan walaupun sampai kita mati nanti, insya-Allah. Dan saya tahu mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat yang ada di sini mungkin sebelum ni tak pernah tengok saya secara live, kan? Tengok dalam Facebook aja, tengok dalam YouTube aja, kan? Tapi itu merupakan salah satu usaha. Bahkan ada seorang kawan saya, sahabat saya, dia ambil semua kuliah-kuliah saya, dia ambil, dia MP3 kan, lepas tu dia letakkan dalam satu web. Web tu dikenali sebagai Malay Muslim Central. Kita ada Muslim Central yang English speaker, kan? Dia buat yang Malay punya. Dia gabungkan lah. Saya, Ustaz Hussein Yi, Dr. Abdullah Yassin, boleh download dekat Malay Muslim Central tu. Bukan kata download aja, boleh dengar MP3, tak payah download video. Dia kata sebab apa? Sebab dia nak share sebahagian daripada pahala menyebarkan ilmu. Jadi mudah-mudahan usaha ini akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, nama dia, gelaran dia Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, berasal daripada perkampungan Nawa. Nawa ni kat mana? Sebab tu dipanggil Nawawi, sebab dia orang Nawa. Kalau kita Malizi, kan, kita Malaysia, orang Arab panggil kita Malizi. Sebab tu bila orang Arab kalau dekat Saudi kita pergi umrah ke haji, orang panggil ya Malizi. Kita kata ana Muhammad,
Dia kita ingat dia panggil kita tu sebab nama kita Malizi tu, oh orang Malaysia. Macam tu lah. Jadi Nawawi dia punya nisbah, nama dia Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Saya pernah pergi perkampungan Nawa. Saya tengok di mana kampung Imam Nawawi lahir, di Syria. Di Syria pada waktu tu. Tapi tak tahulah masih ada ke tak lagi, sebab Syria pun sekarang ni tak aman dah kan. Jadi Nawawi ni hidup dalam keadaan yang sangat-sangat warak. Diceritakan ada satu ketika dia bergantung kepada makanan yang dihantar oleh ayah dia daripada kampung pergi ke Damsyik. Dia belajar hadis di Damsyik, Dimashq. Dia tak makan buah-buahan dan sayur-sayur yang ada di Damsyik kerana menurut dia ada sebahagian daripada tanah-tanah wakaf yang telah dirampas oleh kerajaan pada masa itu, dia takut nak makan kerana syubhah. Dan dia pada waktu kecil pun dia dah tak bercampur dengan budak-budak lain main. Dia kana yuqbilu ala dars, dia betul-betul menumpukan kepada ilmu, kepada ilmu, dan akhirnya dia menjadi syekh khul hadis di Damsyik pada masa itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dia meninggal pada tahun 676 Hijrah. Ulama kurun ke-7 dia ni. 676 Hijrah, umur dia sekitar 40 lebih, 45 tak silap, betul 45 tahun. 45 tahun, bayang 45 tahun dia menulis kitab yang digunakan oleh umat sepanjang 600 tahun. Umur dia 45 je. Kan dia hidup di alam barzah lebih lama daripada dia hidup di dunia. Tetapi kita yakin dan percaya dia telah menggunakan umur yang Allah Ta'ala berikan kepada dia dengan baik. Maka dia telah menjadi salah seorang daripada tokoh umat ini. Bermadhab Syafi'i, bermadhab Syafi'i dalam fiqh. Walaupun dia bermadhab Syafi'i, tetapi di hujung-hujung tulisan dia, itu Al-Majmu', antara tulisan terakhir dia menunjukkan kepada kita dia insaf di dalam ilmu. Walaupun dia bermadhab Syafi'i dari sudut fiqh, dari sudut usul fiqhnya, tetapi ada beberapa isu yang dia tidak setuju dengan pandangan Al-Imam Syafi'i dan dia keluar daripada madhab Syafi'i. Tapi kalau kat Malaysia ni jadi pelik lah kan, keluar pada mazhab Syafi'i kan. Keluar pada mazhab Syafi'i tu macam keluar pada agama pula kan. Tapi benda tu biasa. Sebenarnya itu yang kadang-kadang saya pun nak bagi sedar pada orang kita ni. Dia rasa macam dia tak keluar pada mazhab Syafi'i, tapi sebenarnya dia keluar dah. Cuma dia tak sedar diri lah. Dia rasa macam dia mazhab Syafi'i betul. Macam ada student saya tanya lah kan, dia kata, ustaz boleh ke kita keluar mazhab? Saya kata, awak mazhab apa? Saya mazhab Syafi'i lah. Saya cek satu-satu punya tak pun. Saya kata, terlibat tak dengan mesin gedegang? Tahu mesin gedegang? Mesin, budak-budak UPSI panggil mesin gedegang. Masuk duit, tekan butang, gedegang dia turun air. Kat UPSI banyak lah kan. Mesin gedegang tu kalau kita beli ikut mazhab Syafi'i tak sah. Sebab dia tak ada akad saya beli saya jual. Mazhab Syafi'i kalau nak beli barang mesti sebut saya beli, dan dia mesti sebut saya jual. Kerana di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan jual beli itu mesti ada taradin, redha meredai. Bahkan dalam Quran disebut illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Mesti jual beli itu didasari dengan nak ambil harta orang ni, illa an takuna tijarah. Tuhan kata kamu jangan makan harta sesama kamu secara batil kecuali dengan cara perniagaan yang didasari dengan redha. Al-Imam Syafi'i mengatakan redha itu benda yang ada dalam jiwa. Nobody knows. Tak ada siapa tahu. Sebab tu kena lafazkan. Saya beli, saya jual. Jadi kalau kita pergi beli barang, kan, kita beli barang tak sebut saya beli, saya jual. Apa hukum dalam mazhab Syafi'i? Jual beli tak sah. Jual beli tak sah. Jadi tuan-tuan pun dah jadi pening dah. Alamak, tak apalah, lepas ni saya belilah. Lepas ni saya pergi ke mana-mana, saya pergi ke Tesco pun saya beli, saya sebutlah. Tapi kalau kat mesin macam mana kan? Kan? Macam mana kita nak jawab? Kita pun masuk duit, tekan, gedegang turun kan. Saya beli,
Orang belakang tunggu, cepatlah aku nak beli pula. Tunggulah kejap, dia tak jawab lagi. Kita bagi ruang dia jawab dulu. Kan? Susahlah kita kan? Susah sikit lah. Jadi dalam isu ni kita mengambil mazhab Hanbali, yang mana Hanbali mengatakan bai'ul mu'atah ataupun bai'ut ta'ati. Hanbali dia kata jual beli yang tidak disebut secara jelas tapi difahami. Dia letak barang untuk dijual, kita masuk duit untuk beli, kita faham kita nak beli, dia nak jual lah. Walaupun tak sebut pun tak apa. Jadi Hanbali mengatakan sah. Dalam isu ni kebanyakan orang Malaysia telah mengikut mazhab Hanbali. Usah kata beli barang kat mesin, beli barang kat pasar raya, kita ada sebut ke saya beli saya jual? Tak ada, kita tak sebut pun. Kita tak sebut. Bangla tu yang sebut, saya jual ya haji. Bangla tu mazhab Syafi'i. Bangla tu yang mazhab Syafi'i. Tak apa Ustaz, lepas ni saya nak ubah, saya betul-betul nak konsisten mazhab Syafi'i. Tak apa, boleh. Tapi kita beli rumah. Beli rumah. Tuan-tuan perempuan pernah beli rumah kan? Kan? Beli rumah kena bayar deposit kan? Bila kita nak booking rumah tu kita bayar 1,000. Betul? Kalau jadi duit tu sebahagian daripada harga. Kalau tak jadi, apa jadi 1,000 tu? Ben. Apa hukum? Mazhab Syafi'i, apa hukum? Haram. Habis tu kita ikut mazhab mana? Kita ikut mazhab Hanbali yang dipanggil sebagai urbun. Mereka menggunakan riwayat daripada Umar pernah buat benda tu yang kita panggil sebagai cengkeram. Kan? Jadi kita pakai Hanbali lah masalah tu. Salah ke Ustaz? Tak salah. Yang salahnya apa? Yang salahnya kecam orang tukar mazhab. Hang pun buat benda yang sama. Time dia tukar mazhab tak apa. Orang lain tukar mazhab. Wahabi. Saya pun kena. Nak sebut pun rasa macam bersalah aja kan. Tapi orang lain tukar mazhab tak boleh. Dia tukar mazhab tak apa. Itu yang kadang-kadang kita nak sedarkan. Kita bukan nak suruh orang tukar mazhab, tapi nak berpegang dengan satu mazhab dalam setiap keadaan dan setiap masa. Di zaman ini tak mungkin. Pergi bank Islam, pergi mana-mana perbankan Islam, nak beli barang, nak beli apa? Nak beli kereta ke, nak beli motor ke, nak beli rumah lah, pasti akan tukar mazhab. Sebab itu saya sembang dengan seorang tokoh muamalat Malaysia, Datuk Daud Bakar. Sembang dengan dia, sembang. Saya tanya dia, Datuk, kalau dalam bank ni tak boleh pakai satu mazhab? Dia kata bank mana ada mazhab. Mana yang boleh selesai masalah kita ambil mazhab tu. Yes. Contoh saya bagi contoh. Kita bagi tahu kat bank, saya nak beli kereta, kita buat financing. Ini bukan yang konvensional. Yang konvensional dia riba lah, dia pinjam duit. Kalau yang Islam punya, mungkin orang kata sama je Ustaz, Islam dengan konvensional. No, tak sama. Kalau Islamic scheme, dia akan guna beberapa kaedah akad yang ada adalah, yang pertama, kita akan sign agreement janji dulu. Janji kalau bank beli kereta tu dengan nama dia, kita akan sewa kat bank kereta tu dalam masa 9 tahun ataupun 7 tahun. Kita janji dulu, kita sign satu agreement. Agreement yang kedua, bank pula janji kat kita. Bank kata kalau kau betul-betul sewa 9 tahun, di hujung nanti aku akan jual kat kau dengan harga sekian-sekian. Kita pun sign. Lepas tu baru kita buat agreement hire purchase. Kita sewa dulu. Kita sewa selama 9 tahun, bulan-bulan ni baru kita sign. Mula-mula janji dulu. Okay lah, kita tak perasan lah, sebab masa nak beli kereta kan tengah seronok, berbunga-bunga hati, orang suruh sign, bukan faham pun. Kenapa bank suruh sign perjanjian tu dulu? Janji tu. Sebab bank nak beli duit tu atas janji kita buat. Kalau kita tak sewa, bank akan rugi sebab dia dah beli atas nama dia. Janji ni wajib tak ditepati? Jangan tanya orang politik. Tanya orang politik lain cerita lah, macam-macam dia janji. Yang betul-betul ni wajib? Wajib? Minoriti ulama' kata wajib, majoriti kata tak wajib. Tapi ada satu janji yang wajib, iaitu janji
yang mana dua-dua dah bagi komitmen, yang kita panggil sebagai akad. Tapi kalau kita janji kan, kita janji dengan anak kita, esok ayah bawa pergi makan, lepas tu esok tak jadi, sorry lah, ayah tak boleh bawa lah. Yang tu majoriti ulama kata wajib untuk ditepati lah, sebab dia tak ada komitmen daripada dua-dua pihak. Tapi kalau dua-dua dah komit, saya janji dengan awak, kalau awak beli kereta tu, saya nak sewa kereta tu daripada awak. Dia pun beli atas janji yang kita buat. Tengok-tengok kita tak jadi, wajib tak ditepati? Wajib. Kerana kalau kita tak tepati, mudarat pada dia, sebab dia dah beli atas janji yang kita buat. Tapi wajib ditepati ni, wajib dianatan atau qadaan. Tuan-tuan boleh faham, boleh tangkap apa yang saya sembang ni? Jauh sangat saya begini kan. Tapi tak apalah, sikit nak bagi sedar diri sikit. Wajib yang kita kata wajib ditepati itu wajib pada agama ke ataupun boleh ambil tindakan undang-undang? Majoriti ulama kata wajib hanya pada agama saja. Tapi undang-undang tak boleh ambil. Tak boleh kita pergi kat mahkamah, dia janji kat saya dah beli kereta ni. Bank kata siapa suruh hang percaya kat dia? Muka pun muka penipu. Yang kau percaya kat dia apa? Mahkamah kata tak boleh, sebab janji wajib hanya pada agama, bukan undang-undang. Hanya ada satu je pandangan dalam mazhab Maliki yang kata kalau seseorang itu berjanji dengan seseorang yang lain atas satu sebab, dan orang yang dijanjikan tu dah masuk dah dalam satu benda yang dijanjikan, kalau tak ditepati mudarat pada orang yang dijanjikan, wajib mahkamah untuk paksa orang yang berjanji untuk tunaikan janji dia. Kita pakai mazhab Maliki dalam masalah janji dengan bank tu tadi. Jadi dalam bab agreement yang kita sign tu, tukar dah mazhab Maliki, tak pakai dah mazhab Syafi'i. Sebab kita nak, masa kita sign tu kita setuju je lah. Bank kata kita pakai mazhab Maliki, dia tak sebut lah, kata kita pakai agreement ini, kita pun setuju. Lepas tu bila tak jadi nak beli, saya tak jadi lah nak beli, bank kata you kena bayar ganti rugi. Saya tukar mazhab Syafi'i. No, tak boleh, sebab tadi kau dah sign kau Maliki. Nampak? Itu benda yang kita kena sedar diri kan. Okey, kita balik pada isu. Jadi ulama ni dia tak kenal kepada ketaksuban kepada mazhab. Ada sebahagian yang taksub pada mazhab, tetapi mereka bukan ilmuwan-ilmuwan yang ikhlas. Kebanyakannya pengikut je lah, pengikut yang taksub ni. Tapi ulama-ulama yang ikhlas, semisal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia munsif, dia insaf, dia tengok kepada kekuatan dalil. Sebab itu dalam bab basuhan babi kan, bila terkena babi, orang tersentuh babi, mazhab Syafi'i kena sama kan, kena sertu lah, kena basuh dengan air tanah tu, kena basuh dengan air tanah sekali, lepas tu air mutlak 6 kali kan, kena basuh 7 kali lah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tidak bersetuju dengan pendapat tu. Dia kata dari sudut dalilnya mazhab majoriti ulama betul. Sebab apa yang betul majoriti ulama? Dia kata sebab hadis semua sebut pasal anjing, yang kena basuh 7 kali ni anjingnya, babi tak kena. Tak ada dalil sebut secara jelas anjing, babi kena. Anjing aja. Habis tu mazhab Syafi'i guna dalil apa? Dia guna qiyasul aula. Dia guna qiyas yang lebih utama. Dia kata kalau anjing kena, babi lagi kena. Sebab babi ni, kebabian tu lebih dahsyat daripada keanjingan. Sebab dia kata pengharaman babi itu disebut dalam Quran, dia kata. So babi tu low level lagi pada anjing. Jadi kalau anjing kena basuh, babi pun kenalah basuh dengan air tanah. Tapi itu hanya andaian mereka, ijtihad mereka yang tidak ada dalil yang jelas. Imam Nawawi tak setuju. Dia kata di sudut dalil, kekuatannya ada pada mazhab majoriti. Babi tak perlu untuk disertu, hanya perlu dibasuh macam biasa saja. Anjing saja yang kena, sebab hadis hanya menyebut anjing. Jadi dalam isu ni kan, bagi saya lah, dia menyelesaikan jugalah masalah-masalah. Kalau kita sebenarnya tak ada masalah nak ikut mazhab Syafi'i pun, tak ada masalah dalam isu babi ni. Tapi kadang-kadang katalah kalau kita cat rumah kan dengan berus, tengok berus tu berus bulu babi, macam mana? Satu rumah dah cat ni. Kan?
Jadi kita boleh menggunakan mazhab yang ada memberikan keringanan kerana keadaan darurat. Kerana keadaan darurat itu menyebabkan kita boleh bertaklid dengan mazhab yang berbeza. Kerana darurat sangat sempit. Berdasarkan kepada kaedah fuqaha, man ibtuliya bi syai'in falyuqallid man ajaz. Sesiapa yang telah dibebani dengan sesuatu, maka dia boleh bertaklid dengan orang yang membenarkan. Dia tak tahu, dia termasuk dalam benda tu, dia tak tahu. Samalah macam orang nak pergi tawaf kan. Kalau dia ambil pandangan mazhab Syafi'i, susah sikit dia nak selesaikan tawaf dia, sebab sentuh je orang bukan mahram, batal wuduk walaupun tak sengaja. Dia bawa isteri dia pergi tawaf waktu haji, dia peluk isteri di depan kan. Dia pun jenis bukan orang tawaf kan, pakai ihram. Mana dia pakai baju, dia pakai selendang je. Isteri pegang tangan dia. Allah, batal saya punya wuduk ni. Saya nak tawaf ni, awak tunggu kejap, saya keluar kejap. Dia nak keluar berapa jam, nak masuk balik, isteri tunggu seorang-seorang. Jadi susah untuk mengamalkan mazhab Syafi'i dalam keadaan kita buat haji. Sebab tu semua orang-orang yang buat haji sekarang ni, bila buat haji saja tukar pada mazhab Hanafi. Sentuh macam mana pun tak batal. Sentuh macam mana pun tak batal, kerana mereka mentakwilkan hadis yang kata menyentuh wanita sebagai membatalkan wuduk tu adalah bersetubuh. Mazhab Hanafi mengatakan begitu. Jadi perbezaan mazhab memberikan keluasan, ada kalanya memberikan penyelesaian kepada umat. Sebab itu Umar bin Abdul Aziz kata, Umar bin Abdul Aziz kata, inni la uhibbu an la yakhtalifa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum a'immatu yuqtada bihim fa innahum law lam yakhtalifu lakanat al ummah fi dhiq. Kata Imam Umar bin Abdul Aziz, dia kata, aku tak suka kalau sahabat Nabi tidak berbeza pendapat. Aku tak suka kalau dia orang beza pendapat. Aku suka sebab mereka ini tokoh yang diikuti. Kalau mereka tak berbeza pendapat, ijma' katakan, maka umat akan berada dalam keadaan dalam ruang yang sempit, tak ada pilihan kan? Tak ada pilihan. Cuba bayangkan kalau kita tak ada pandangan-pandangan yang berbeza dalam bab wuduk tadi, dalam bab batal wuduk tadi, macam mana kita nak buat? Susah kan? Mungkin kita nak tawaf tu 7-8 jam baru habis tu. Kita nak pakai baju tak boleh sebab kita tengah ihram. Jadi mungkin membahayakan juga isteri kita bila tak pegang tangan kita, umpamanya kan. Jadi dalam keadaan tu dia memberikan keringanan kepada umat, memberikan ruang kepada umat untuk berijtihad dan menggunakan akal fikiran, memilih pendapat yang meringankan umat. Wallahu a'lam. Okey, kita masuk pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama dalam Al-Arba'in An-Nawawi, hadis Umar, betul? Betul ke hadis Umar? Baik. An Umar bin Al-Khattab, an Amir al-Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dia ada perbezaan sedikit lafaz, tetapi semua maksudnya merujuk kepada yang sama. Daripada Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab, Abu Hafs Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Al-Khattab ni khalifah kedua orang Islam lah, yang digelar sebagai Amirul Mukminin. Kenapa dia digelar Amirul Mukminin? Kerana zaman dia pada peringkat awal dia digelar dengan khalifati Rasulullah, pengganti kepada pengganti Rasul. Sebab apa dia pengganti Rasul? Pengganti Rasul Abu Bakar. Bila Abu Bakar wafat, dia pengganti kepada Abu Bakar. Jadi orang panggil dia ya khalifati Rasulullah. Jadi rasa macam panjang kan. Kerana bila dia tak ada, nanti ganti orang lain, khalifati Rasulullah, pengganti kepada Rasul kan. So satu hari ada orang rakyat dia panggil ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang mukmin. Jadi dia suka gelaran tu. Dia kata betul lah, aku pemimpin dan kamu orang mukmin, maka aku Amirul Mukminin. Maka bermulalah gelaran khalifah pada masa tu digelar sebagai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata di atas mimbar, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan dengan niat. Amalan-amalan dengan niat. Ibn Rajab Al-Hambali
dalam kitab dia Jami' Ulum wal Hikam menyebutkan ulama ada pelbagai takwilan dan tafsiran terhadap makna perkataan sesungguhnya amalan-amalan dengan niat. Tafsiran yang pertama, mereka mengatakan amalan dengan niat itu ialah sesuatu amalan tidak menjadi ibadah melainkan dengan niat. Ni tafsiran pertama. Dia orang nak faham makna kalam Nabi ni. Dia kata bila Nabi kata amalan dengan niat, mereka kata apa maksud amalan dengan niat? Yang pertama, golongan pertama kata maksud amalan dengan niat ialah ibadat tak akan jadi ibadat melainkan mesti ada niat baru jadi ibadat. Mesti ada niat daripada seseorang nak jadikan benda tu ibadat baru jadi ibadat, dia kata. Yang kedua, tafsiran yang kedua, mereka mengatakan ganjaran kepada seseorang bergantung kepada niatnya. Sebab tu Nabi kata sesungguhnya amalan dengan niat, maksudnya kamu akan dapat pahala bergantung pada niat kamu. Itu maksud dia kata. Ada golongan yang ketiga dia kata bukan, itu bukan maksud yang sebenar. Maksud yang sebenarnya adalah amalan tidak akan berlaku melainkan mesti didahului dengan niat. So kita ada 3 takwilan. Takwilan pertama, ibadat perlu niat. Tu maksud dia kata kalam Nabi tu. Yang kedua, mereka kata ganjaran bergantung kepada apa yang kita niat. Yang ketiga, dia kata amalan secara umum tidak akan berlaku melainkan mesti dimulakan dengan niat. Mana satu pilihan nanti? Ha? Agak-agak nak dengar sikit. Tak boleh tangkap. Apa jawab? Nombor 2. Ganjaran bergantung kepada apa yang kita niatkan. Itu Abang Jo sebut. Kan? Ada yang nak nombor 3? Ha? Nombor 3? Nombor 3. Sebenarnya nombor 3 tu yang betul. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata innamal a'mal, sesungguhnya amalan-amalan, bukan ibadat. Nabi tak kata ibadat saja. Nabi kata amalan-amalan, sama ada niat ataupun tidak. Sama ada ibadat ataupun tidak, termasuk. Amalan tu umum. Bin niat, dengan niat. Apa maksud niat? Niat ni kata Imam Nawawi, dia kata azimatul qalb, sesuatu yang terbuku di dalam jiwa. Walaupun ada sebahagian kata bukan azimatul qalb, dia al-qasad. Al-qasd maksudnya tujuan. Okey. Amalan-amalan mesti bermula dengan niat. Itu maksud sebenar. Sebab apa tafsiran yang kedua tak kena? Sebab tafsiran yang kedua telah dijelaskan dalam rangkap yang selepasnya. Nabi kata wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya bagi setiap seseorang akan diberi ganjaran berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. Nabi tak akan ulang benda sama kalau tak ada faedah lah. Jadi kita kata kat sini, amalan-amalan tidak akan berlaku melainkan pasti akan bermula dengan niat. Dan setiap orang akan diberikan ganjaran, balasan bergantung kepada apa yang dia niatkan. So benda ni besar. Benda ni besar. Sebab itu kata Al-Imam Nawawi, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata hadis ni masuk dalam 70 bab dalam agama. Sebahagian ulama meletakkan hadis ni salah satu daripada hadis usul Islam. Antaranya Imam Ahmad lah. Imam Ahmad dia meletakkan hadis ni salah satu daripada usul dalam Islam. Dia ada beberapa usul. Yang pertama, hadis yang berkenaan dengan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Hadis bab bid'ah. Walaupun orang kita tak suka tapi kena sebut juga. Hadis bab bid'ah Imam Ahmad jadikan sebagai usul. Hadis niat dijadikan sebagai usul. Hadis syubhat, innal halala bayyin wa innal harama bayyin, itu juga dijadikan sebagai usul. Jadi hadis ni merupakan hadis yang sangat penting. Sebab itu Abdurrahman bin Mahdi kata, kalau aku menulis apa-apa tajuk pun di dalam agama ni, aku akan letak hadis ni sebagai hadis yang pertama, kata Imam Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ulama hadis lah. Dia kita sama kurun dengan Imam Syafi'i rahimahullah, Abdurrahman bin Mahdi. Jadi kata aku akan masukkan hadis ni dalam setiap bab yang aku tulis dalam bab-bab agama, sebab dia masuk. Kenapa? Sebahagian ulama kata dia sulus.
hadis. Dia hadis yang berkaitan dengan sepertiga Islam. Betul lah. Sebab Islam ni 3 je. Islam ni 3 je. Perkataan, perbuatan, niat. Kan? Perkataan, perbuatan, niat. So niat salah sepertiga daripada keseluruhan tuntutan yang ada di dalam agama Islam ni. Baik. Bila kita kata niat, niat kata Syekh kita tadi ni lintasan hati. Lintasan hati. Sebahagian orang kita kadang-kadang dia silap faham. Dia ingat lintasan hati ni menyusun perkataan, menyusun ayat dalam hati. Tu yang bila angkat takbir tak lepas-lepas tu. Allah. Sambil dalam tu, sahaja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Wa akbar. Alamak, mengikut imam tak sebut. Tu daun balik. Allah. Sahaja aku semayang. Dia sebut, susun ayat dalam jiwa tu kan. Dia susun. Sahaja aku semayang zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Allahu akbar. Alamak, tunai lupa nak sebut pula. Tu yang tak lepas-lepas. Imam dah sujud, dia masih lagi angkat takbir. Sebab dia fikir tu adalah lintasan hati. Tu lintasan. Itu sebenarnya bukan itu bukan lintasan hati. Itu imrar. Imrar ni maksudnya menyusun perkataan dalam jiwa. Dia tu tak dituntut. Tuan-tuan cuba bayang kalau kita salat jamak qasar. Panjang dia punya lafaz niat dia. Usalli fardhu dhuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihi al-'asru ma'muman lillahi ta'ala. Nak apa yang tu pun untuk kepala ke dinding tak boleh hafal. Lepas tu nak susun lagi. Sambil nak kata Allahu Akbar lagi, nak sebut lagi, nak susun perkataan lagi. Memang susah lah. Sebenarnya itu tak dituntut. Kerana saya sebut tadi, Nabi tak kata ibadat je perlu niat. Nabi kata semua amalan perlu niat. Tadi nak datang sini ada niat tak? Nak datang rumah Syekh Razif kita ni ada niat? Ha? Takut nak jawab. Dia kata macam tak confident lah Ustaz. Sebab tak sebut sahaja aku pergi rumah Razif kerana Allah Ta'ala, kerana nak belajar hadis 40. Tak ada kan? Kita tak ada buat macam tu kan? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Kita datang tujuan bila isteri tanya lah, abang nak pergi mana? Ambil kunci siap-siap ni. Nak pergi rumah Razif sekejap. Nak dengar kuliah hadis. Niat dah ada lah tu. Tapi ada tak kita susun perkataan macam mana kita susun dalam solat? Tak ada kan? Tak ada. Kenapa beza solat beza dengan yang ni? Sedangkan Nabi kata amalan perlu niat. Nabi sebut umum. Jenayah perlu niat tak untuk jadikan dia jenayah? Perlu. Orang membunuh orang lain, bawa kes ke mahkamah, cukup bukti, cukup syarat, cukup saksi, hakim kata awak dijatuhkan hukuman bunuh kerana awak membunuh dengan niat. Dia pun kata, hakim sorry sikit, awak tak bagi kuliah ke? Niat ni mesti saya sebut sahaja aku bunuh engkau kerana Allah Ta'ala. Saya tak sebut. Saya tak sebut yang tu pun. Yang ni benda yang sangat penting yang kita kena faham. Sebab itu dalam kitab-kitab fiqh juga disebut. Mazhab Syafi'i juga sebut. Sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i menyebutkan, dia kata seseorang apabila dia bangun bersahur, bila dia bangun sahur, niat puasa telah ada di dalam jiwanya. Saya pernah ditanya dengan satu orang, pakcik haji, orang baik, jemaah masjid. Pagi-pagi tu saya pergi kedai dia beli barang. Dia pun datang kat saya, dia kata, Ustaz, saya ni nak tanya satu hukum lah Ustaz. Dia kata, macam mana je? Nak tanya apa tu? Saya ni lupa nak niat puasa Ustaz. Sah ke puasa saya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah ke puasa saya? Saya tengok dia, saya kata dia ni orang baik, takkan tak ada niat nak puasa. Saya pun tanya lagi. Saya kata, macam mana yang boleh lupa tu? Dia kata, pagi tadi Ustaz, saya bangun terjaga pukul 4 pagi. Jadi bila dah pagi tu saya bangun, kalau saya tidur balik, saya risau saya tak sedar sahur. Jadi saya sahur lah pukul 4 pagi. Lepas tu entah macam mana pukul 4.30 tertidur Ustaz. Bangun-bangun dah subuh. Lepas tu saya kata, lepas tu saya lupa nak niat puasa. Saya tanya dia, dah yang bangun pukul 4 tu makan untuk apa? Makan untuk puasa lah Ustaz. Yang kata tak niat tu,
Saya lupa nak sebut nawaitu saumaradin tu Ustaz. Nawaitu saumaradin tak termasuk. Dia bangun pagi nak sahur, masak 2-3 periuk, tiba-tiba tak ada niat nak puasa, tak kepelik. Bangun pagi, makan, bila orang tanya, pasal apa makan ni? Saya makan ni sebab esok nak puasa. Niat dah ada lah tu. Bahkan kalau orang yang bukan kaki ponteng puasa ni, Syekh saya sebut, Syekh Abdul Malik As-Sa'di, dia faqih tapi dia bukan salafi lah kan? Dia Asy'ari. Kami pernah tanya dia soalan, kami tanya tentang niat puasa. Dia kata, kalau seseorang yang memang melazimi puasa, bukan jenis ponteng puasa, malam tu di solat tarawih, kalau orang tanya dia, esok Ramadan kan? Ramadan, nak puasa esok? Mestilah puasa. Niat dah ada dah dalam jiwa dia untuk berpuasa pada esok. Sebab dia solat tu dia tahu esok adalah Ramadan. Sebab kalau esok Syawal, dia tak solat tarawih dah kan? Walaupun sebenarnya solat tarawih ni dengan qiyamul lail tak ada beza pun, sama je. Cuma bulan puasa tu digalakkan untuk berada di masjid lah, untuk dilakukan qiyamul lail tu di masjid. Cuma dia tahu malam tu dia lakukan tarawih. Kalau orang tanya dia, esok Ramadan ke? Ramadan. Kau nak puasa ke? Ya, saya nak puasa. Niat dah ada dalam jiwa dia, tak perlu untuk disebut pun. Jadi niat ni adalah satu benda yang simple. Ibn Rajab sendiri menyebutkan di dalam Jami' Ulum, dia kata sebenarnya yang diberi fokus dalam bab niat ni bukan qasad tu sebenarnya yang sepatutnya diberi fokus. Bukan sebenarnya tujuan. Tujuan ni nak buat apa pun manusia normal akan ada benda tu dalam jiwa dia. Kita bila duduk dalam saf, tahu nak solat apa. Ni waktu zuhur, nak solat zuhur, belakang imam 4 rakaat, Allahu Akbar, sah. Kecuali kalau kita tersilap. Macam mana tak ada niat? Contoh, dia angkat takbir, Allahu Akbar, salat qabliyah subuh, Allahu Akbar, masa angkat takbir nak qabliyah subuh. Lepas tu isteri dia kata, abang, dah solat subuh dah, kita nak gerak dah ni, kita kena gerak awal, takut jam jalan. Belum lagi, saya belum subuh lagi. Tadi solat apa? Tadi solat qabliyah subuh. Tak apalah, solat dulu. Lepas tu suami dia kata, tak apalah kot, alang-alang tadi pun 2 rakaat juga. Subuh kan 2 rakaat, kan convert yang tu jadi subuh. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Kerana ibadat dia bukan keputusan politik nak U-turn. No. Tadi kau angkat takbir untuk qabliyah, engkau angkat takbir tadi untuk qabliyah subuh, kau kena angkat takbir lagi sekali untuk subuh pula. Jadi kalau dia angkat takbir Allahu Akbar, orang pegang, dia pun tengok, kenapa kau pegang tangan aku? Pakcik sebenarnya nak buat apa dengan takbir ni? Aku nak solat. Solat apa? Solat zuhur. Berapa rakaat pakcik? 4 rakaat. Ikut imam ke? Tu kan imam? Memanglah aku ikut imam. Niat dah ada. Kata Ibn Rajab, yang perlu diberi fokus bukan yang tu sebenarnya. Yang perlu diberi fokus dalam bab niat ni, ikhlas. Tu sebenarnya yang Islam fokuskan. Kerana niat di dalam agama ni ada 2 itlaq, ada 2 makna, ada 2 bentuk. Satu qasad, tujuan nak buat apa. Benda ni simple. Dan satu lagi ikhlas. Yang ni susah. Sebab itu Sufyan As-Sawri kata, riak ni yang paling susah sekali aku nak tolak dalam jiwa aku. Kerana kalau aku tolak, dia datang dalam warna yang berbeza. Tapi kita fokus sebab tujuan ni sampai jadi susah nak niat. Belajar bab niat jadi susah nak niat. Pasal? Cuma ulama berbeza pendapat tentang isu lafaz niat. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i, sebahagian ulama mazhab Hanafi dan juga sebahagian mazhab Hanbali mengatakan lafaz niat itu adalah sesuatu yang digalakkan kerana nak membantu jiwa. Tetapi dari sudut dalil tidak ada yang jelas, melainkan hanyalah pada ihram dan juga waktu untuk sembelih korban, dan juga dikiaskan dengan akikah. Yang tu Nabi sebut. Tapi selain daripada tu Nabi tak sebut. Oleh kerana itulah sebahagian ulama mazhab Hanbali seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah, dia mengatakan lafaz niat ni adalah tidak digalakkan kerana Nabi tidak menyebutkan lafaz niat melainkan pada ihram dan juga waktu menyembelih korban dan akikah. Ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan digalakkan lafaz niat ni sebab mereka kiaskan
Kiaskan tu maksudnya, dan Nabi sebut waktu ihram, dia kata oleh kerana Nabi sebut waktu ihram, kita kiaslah, kita kaitkan juga dengan salat, kaitkan dengan puasa. Cuma saya, walaupun kita menghormati mazhab ini kerana dia adalah salah satu daripada mazhab yang muktabar, tetapi dari sudut pendalilan kita rasa macam kurang teliti sikit. Sebab apa? Sebab Nabi buat haji sekali sepanjang hayat dia. Itu pun ada riwayat Nabi melafazkan niat waktu ihram, walaupun sekali. Nabi salat setiap hari dengan sahabat berjemaah. Takkan tak ada satu pun riwayat Nabi melafazkan niat waktu salat. Jadi bila tak ada, kalau Nabi buat, dah mesti ada riwayat. Tapi bila tak ada, menunjukkan memang Nabi tak lafaz niat lah, kan? Jadi sebab itu pandangan saya lah. Cuma janganlah lepas ni, kalau lepas keluar macam ni nampak je orang lafaz niat lempang tu, tak sunnah. No lah, jangan buat macam tu. Kawan yang kena jawab aku juga yang kena ban aku juga, kan? Jangan. Cuma kita berbeza pendapat dalam harmoni. Cuma saya nampak ada satu penyakit juga, bila kita lafaz niat ni jadi susah nak niat. Jadi susah nak niat dalam masyarakat Melayu ni sebab dia nak jaga lafaz tu lah. Betul? Jadi cuba untuk tak lafazkan sekejap. Tengok sangkut ke tak sangkut. Tapi yang menjadi masalahnya, yang susah nak niat ni adalah waktu solat je. Sedangkan Nabi kata amalan semuanya. Kita keluar pada masjid, tengok ada orang minta sedekah, duduk kat tepi kaki lima tu minta sedekah. Kita pun kesian tengok pakcik ni duduk panas-panas ni. Kita pun ambil duit, kan? Ambil RM5 bagi kat dia. Ibadat tak tu? Ibadat tak? Ibadat kan? Kita pun ambil RM5 bagi. Dia pun kata terima kasih. Dia pun nak ambil, kita tak tarik balik, bagi balik. Dia pun nak ambil, kita pun tarik balik. Dia pun kata, kau ni nak prank aku ke? Kita kata minta maaf pakcik, saya bukan nak prank, saya ni tengah lafaz niat. Niat tak masuk. Ada tak? Tak ada kan? Tak ada kan? Kita bagi tu bagi macam tu je kan? Ada tak susun perkataan dalam jiwa, sahaja aku bagi RM5 pada pakcik ni kerana Allah Ta'ala? Ada? Tak ada kan? Tapi jadi ibadat tak? Jadi ibadat. Senang aja, simple macam tu lah. As simple as that. Itulah niat. Bila orang tanya kau nak bagi apa ni? Aku nak bagi sedekah kat pakcik ni. Sedekah apa? Sedekah sunat ke wajib? Sedekah sunat lah. Sedekah wajib nantilah bayar dekat jabat agama lah. Contohnya, kita dah tahu tidak ada benda yang sukar dalam bab niat ni melainkan menjaga keikhlasan. Itu yang paling susah sebenarnya. Dalam bab nak qasad, dalam bab nak menentukan tujuan, sebenarnya manusia yang normal simple. Dia tahu dia nak buat apa. Imam Nawawi memasukkan hadis di dalam bab niat dalam Riyadhus Salihin. Buka Riyadhus Salihin, ada dalam bahasa Melayu Riyadhus Salihin. Imam Nawawi bawakan satu hadis bab kelebihan orang berjalan keluar nak pergi masjid kerana nak salat. Imam Nawawi masukkan dalam bab niat. Maksudnya nak pergi masjid dapat pahala kalau ada niat nak pergi salat. Yang mana Nabi sebut setiap langkah akan mengangkat darjat, setiap langkah akan menguburkan dosa. Siapa pergi masjid lafaz niat kat depan. Ataupun masuk keluar bini pun tengok, laki aku ni 3 kali Jumaat nak meninggal kot. Lain macamnya nampak langkah masuk, start tutup, start tutup. Apa saya bang? Niat tak masuk. Ada tak? Tak ada kan? Jadi sebenarnya benda tu simple. Kita yang salah faham. Jadi kena perbetulkan. Saya juga buat benda yang sama dulu. Saya pun silap faham juga dulu. Alhamdulillah bila kita dah faham. Memang perbahasan fuqaha tu agak detail, tapi bukan untuk menyusahkan kita, nak bagi faham kita. Kita yang salah faham jadi susah. Kita yang salah faham jadi susah. Dia akan ditimbul was-was. Sebenarnya was-was ni benda yang tak digalakkan, benda yang dibenci. Okey. Kemudian Nabi kata, setiap orang akan diberi ganjaran berdasarkan apa yang dia niatkan. Betul tak? Kerana ada orang salat dia riak, tak dapat pahala, dosa lagi. Ada orang dia salat niat dia sempurna, ikhlas kerana Allah, dapat pahala. Niat ni benda yang sangat penting. Orang meletakkan dahi dia di atas lantai kerana nak membesarkan makhluk, kafir dia.
Kalau dia nak menyembah makhluk, letakkan kepala atas lantai, sembah makhluk, kafir dia. Tapi letak kepala atas lantai, nak cari kunci kat bawah kursi, tak kafir. Tengok suami kita dah sujud pula, bang sujud ke tu? Dah cari kunci kat bawah ni, tak kafir dia. Kerana niat membezakan amalan, niat membezakan ganjaran, niat membezakan ganjaran. Kemudian Nabi kata, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Sesiapa yang niatnya hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka niatnya akan diganjari berdasarkan kepada Allah dan Rasul. Okey, hijrah ni apa? Hijrah ni ada maknawi dan ada hakiki. Hijrah hakiki, pindah daripada satu tempat pindah ke satu tempat. Cuma dalam Islam bila sebut hijrah, dia ada dua lah. Pindah daripada tempat negara kafir yang menakutkan, masuk negara kafir yang melindungi orang Islam. Yang ni yang Nabi izinkan para sahabat untuk hijrah ke bumi Habsyah. Izhabu ila ardil Habsyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Kamu pergilah ke bumi Habsyah, pergi cari perlindungan kat sana. Waktu tu orang Islam kena lanyak dekat Mekah. Mekah negara kafir masa tu. Lanyak orang Islam, bunuh orang Islam, pukul orang Islam. Nabi izinkan sebahagian daripada sahabat untuk berpindah ke Habsyah. Pergi bumi Habsyah, Nabi kata. Kerana di sana ada raja yang kafir pada mulanya, walaupun akhirnya dia masuk Islam, Najasyi. Tapi waktu tu dia Kristian. Dia adalah raja yang adil, Nabi kata. Tak ada siapa pun dizalimi di sisi dia. Pergilah sahabat ni hijrah. Hijrah tu dipanggil hijrah yang pertama lah, hijrah Habasyah. Nabi tak pergilah. Yang kedua, hijrah daripada negara kafir yang menindas masuk ke dalam negara Islam. Yang ni hijrah daripada Mekah masuk ke Madinah. Dan hari ini hijrah yang seperti ini masih lagi berjalan, tidak terputus. Walaupun ada hadis yang kata la hijrata ba'dal fatah, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Sebahagian daripada kita mungkin salah faham, kita ingat hijrah dah tak ada. Tapi sebenarnya hijrah still ada. Orang-orang Rohingya yang kena tindas di Myanmar, dibunuh, tak mampu untuk melawan, tak mampu untuk mempertahankan amalan agama, mereka perlu berhijrah. Dan negara Islam wajib untuk terima sekadar yang mereka mampu. Hijrah masih berlaku. Tapi Nabi kata tidak ada hijrah. Nabi sebut tu pada konteks orang Mekah pada waktu itu. Kerana Mekah telah menjadi negara Islam, jadi kamu tak payah pindah pergi Madinah. Waktu tu Mekah dah jadi negara Islam, maka tidak ada lagi hijrah untuk kamu selepas pembukaan kota Mekah. Kemudian kita ada hijrah yang maknawi lah. Hijrah maknawi ni yang Nabi sebut dalam hadis, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Kama qala hadis Bukhari. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang hijrah meninggalkan apa yang Allah Azza wa Jalla larang. Jadi kita ni muhajir lah secara maknawi. Hijrah memperbaiki diri. Sebab tu kalau apa, kan dia ada satu istilah kan, artis yang berhijrah kan. Baguslah tu artis tu berhijrah. Cuma artis berhijrah dia tak semesti jadi ustaz. Kadang-kadang dia bila dia berhijrah, dia seronok orang duk panggil dia ceramah, dia ingat dia ustaz kan. Jadi susah agaklah kadang-kadang bagi fatwa, pelik kita. Kita pun pelik kan. Kerana ilmu tak ada shortcut. Dia mesti dengan belajar. Dia soleh tapi dia bukan alim. Nak jadi alim, nak jadi muta'alim kena belajar. Setakat semangat-semangat cerita sembang-sembang sikit, dia mungkin soleh. Bolehlah bagi kesedaran kat orang boleh, tapi nak bagi fatwa tentang ilmu tak boleh. Kerana perlu mengikut disiplin ilmu. Tapi masyarakat kita kadang-kadang terkeliru. Orang soleh pun kita panggil alim, betul tak? Pak cik hari-hari pergi masjid 5 waktu jalan kaki. Sebelum ni reput, sebelum ni meraban tebin kata orang Perak kan. Meraban tebin ni apa kan? Merapu lah, jenis merapu kan. Jenis solat pun tidak, kaki pukul apa semua. Kita tengok, jadi baik. 2-3 bulan jadi baik, pergi masjid, solat, simpan janggut. Kita pun kata alim lah sekarang Bukan alim, saleh. Jangan panggil alim. Kita pun panggil alim kan. Jangan dia alim pun pergi masjid No, saleh. Jangan panggil alim. Alim untuk orang yang ada ilmu. Itu ulama ustaz. Ulama tu kata banyak dia, plural dia. Seorang alim lah, singular dia alim. Kita seorang pun ulama.
Kalau ramai, ulama-ulama Arab membenin. Okey. Maka Nabi kata, hijrah ni kalau niat kerana Allah dan Rasul, maka niat dihitung berdasarkan kepada Allah dan pahala dia sempurnalah. Maksudnya Nabi nak memberikan isyarat, niat ni memberi kesan yang besar. Walaupun sampai pada satu benda yang besar pun, kalau niat tak kena, niat tak betul, tak memberikan apa-apa faedah. Hijrah ni besar, sahabat-sahabat yang rahmati Allah. Hijrah ni besar. Sebab itu golongan yang pindah dengan Nabi ni, dia orang tak dipanggil Makiyun, dia orang dipanggil dengan apa? Muhajirun ataupun Muhajirin. Dan orang yang menerima mereka dipanggil sebagai Ansar. Mereka tak dipanggil dengan gelaran Yathribiyun ataupun Madaniyun, orang Madinah ataupun orang Mekah. Mereka digelar dengan gelaran yang lebih agung daripada tu, iaitu Muhajirin dan Ansar. Kenapa? Kerana pengorbanan berpindah dan menerima orang pindah itu bukan satu benda yang kecil, benda yang besar. Cuba bayangkan tiba-tiba pukul 12 tengah malam orang telefon kita, "Mi, ada kat Tanjung Walim ke?" "Ada." "Aku tak ada tempat tidur lah. Nak tumpang boleh tak?" Agak-agak kita nak sambut tak? Kita bertanya, "Berapa orang?" "Kalau dia seorang boleh lagi lah. Kami satu bas." Boleh terima tak? Sekejap yang mesyuarat dengan bini dulu. Kita pun kejut bini, satu bas nak datang. Dia pun kata, "Esoklah." Ha? Orang Ansar unconditional, tak ada syarat, terima. Bukan hanya sekadar terima bagi tumpang tau, bukan hanya sekadar terima bagi tumpang negara, kongsi harta. Pada peringkat awal sebelum turun ayat miras, sebelum turun ayat pusaka, Nabi persaudarakan seorang Ansar dengan seorang Muhajirin. Kalau mati mewarisi harta. Yang Ansar setuju, Muhajirin memanglah setuju sebab dia orang datang tu selai sepinggang ya. Cuma kerajaan buat satu undang-undang, setiap keluarga ambil seorang orang Rohingya mewarisi harta. Orang Rohingya setuju tak? Memanglah setuju. Orang Ansar setuju. Ni Ansar yang ada dalam ni. Ha? Belum tahu lagi. Kita fikir dulu ya, mesyuarat dulu. Sebab apa? Sebab dia orang datang bukan bawa harta banyak. Bawa yang kita harta mungkin lebih sikit daripada dia orang. Jadi oleh kerana itu ada berlaku pengorbanan yang sangat besar. Pengorbanan yang sangat besar diberikan kepada orang Ansar dan Muhajir. Sebenarnya Muhajirin pun besar pengorbanan dia, kerana mereka meninggalkan negara. Kita tara nak pergi umrah pun menangis dah. Pergi haji 40 hari kan? Pergi haji kan 40 hari? Ke berapa? 60 hari? Yang pertama wajibnya 40 kan? 40 hari. Pergi 40 hari. Dengar rendang tok, rendang opah, semua bawa. 40 hari je. Ni pergi selama-lamanya ni. Belum tentu boleh balik. Bahkan sebelum Mekah dibuka oleh orang Islam, dilarang balik. Orang Muhajirin tak boleh balik untuk menetap di Mekah. Sebab tu Nabi kesian kepada Sa'ad bin Khawlah yang pilih untuk mati di Mekah, kerana dia Muhajir, dilarang pada peringkat awal. Oleh kerana itu pengorbanan mereka besar. Bukan hanya sekadar memberi bantuan, bukan hanya sekadar memberi perlindungan, bukan hanya sekadar memberikan harta, tetapi mereka sanggup memberikan pemerintahan negara kepada orang-orang Muhajirin. Kita balik pada contoh yang tadi. Orang Rohingya datang, kita bagi tempat, kau duduklah kat Selayang tu. Saya duduk Selayang dulu, penuh orang Rohingya kat situ kan, kau duduk kat situ. Bila sampai waktu pilihan raya, kita pun kata nak jadi calon, menang jadi PM. Sanggup? Dia pun sambil makan sirih je. Okey. Okey. Nabi SAW sampai ke Madinah. Nabi sampai ke Madinah dijadikan ketua oleh orang Ansar. Mungkin ada orang kata lah, itu Nabi, memanglah Nabi semua orang setuju. Okey. Nabi wafat dekat perbincangan Saqifah Bani Sa'idah. Waktu Nabi wafat,
Bukankah orang Ansar juga ada calon untuk dijadikan sebagai khalifah ganti Nabi? Ada. Minna amir wa minkum amir. Di kalangan kami ada pemimpin, di kalangan kamu juga ada pemimpin. Orang Ansar nak lantik Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah pemimpin orang Ansar. Masa tu Abu Bakar calonkan Omar, Omar calonkan Abu Bakar. Lah kali Abu Bakar jadi. Lepas Abu Bakar lantik Omar, lepas tu lantik Osman, lepas tu lantik Ali. Semua bukan orang Madinah. Kita sanggup? Sanggup bagi rohnya? Tak apalah, bagi dia orang sekali. No. Calon menunggu jadi PM pun berapa lama dah tunggu. Dia kata tunggu aku dulu, lepas aku kan baru bincang pasal rohnya. Jadi sebab itu pengorbanan mereka besar. Maka mereka digelar dengan pengorbanan yang besar ni supaya kita contohi. Mereka dapat gelaran Ansar, mereka dapat golongan Muhajirin, gelaran Muhajirin tu besar. Tapi Nabi bagi tahu satu benda yang menjadikan mereka mulia, yang menjadikan Allah puji mereka di dalam Al-Quran. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah Ta'ala sebut mereka dengan golongan Muhajirin dan Ansar. Mereka ialah orang yang berpindah dan membantu orang yang berpindah dengan tujuan mengangkat agama. Tapi kalau ada orang yang berhijrah bukan kerana Allah dan Rasul, walaupun dia berpindah, sama proses macam orang yang kerana Allah dan Rasul. Nabi kata fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau dia berhijrah kerana dunia, dia berhijrah kerana nakkan perempuan yang dia nak nikahi, dia dapatlah apa yang dia niatkan. Maksudnya bukanlah dia berdosa, tapi kalau dia buat sesuatu yang boleh untuk Allah dan boleh untuk dunia, tapi dia buat kerana dunia semata-mata, dia tak dapatlah pahala walaupun pengorbanannya besar macam orang lain yang buat kerana Allah dan Rasul. Itulah besarnya kedudukan niat. Hijrah sama-sama menanggung kesusahan, tapi yang ni niat kerana Allah dan Rasul, pahala sempurna. Yang ni pula niat kerana nak pergi cari dunia, nak berniaga dekat Madinah, dan dia tak dapat dosa lah kerana dia hijrah, yang mana dia hijrah kerana dia nakkan dunia, maka dia berdasarkan apa yang dia niatkan. Tapi kalau benda tu amalan ni ada yang memang kerana Allah dan Rasul, ada yang boleh kerana Allah dan boleh untuk dunia. Jadi kalau amalan tu memang untuk Allah dan Rasul, solat, puasa umpamanya memang kerana Allah, tapi kita buat kerana orang, itu berdosa lah. Tapi kalau sesuatu yang kita buat boleh untuk Allah dan boleh untuk dunia, kita makan umpamanya, makan untuk kita, kerana kita makan untuk kita, tapi kalau kita niatkan kerana Allah, jadi pahala. Saya makan ni sebab nak dapat tenaga untuk solat, saya makan ni sebab saya nak dapat tenaga untuk kuliah supaya bagi faham ke orang terhadap agama, dapat pahala. Tapi saya makan ni sebab saya lapar lah ustaz, lagipun saya nampak sedap je ayam golek ni, kan? Dia tak berdosa, tapi dia tak dapatlah pahala khusus kerana dia tak menjadikan sesuatu itu ibadat. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini benda yang sangat penting yang Nabi SAW tekankan kepada kita, supaya kita membetulkan niat, membetulkan tujuan. Kadang-kadang datang benda tu, tapi bagi saya lah, bagi orang awam yang duduk di bawah, yang duduk belakang kamera, mereka mungkin tak ada masalah dalam nak mendidik jiwa. Tetapi kami yang duduk depan kamera ni, kami yang duduk depan rakaman ni, nak jaga niat tu kadang-kadang susah sikit. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi kita semua. Kadang-kadang sembang kami lagi kan, cerita pasal agama, tapi dalam jiwa terbit perasaan riak dan ujub, timbul perasaan sombong, konon aku yang paling hebat. Tetapi di sisi Allah, kita adalah manusia yang paling hina. Itu yang saya takut. Moga-moga Allah Ta'ala melindungi jiwa kita, melindungi niat kita, supaya kita melakukan kerja-kerja agama ini kerana Allah semata-mata. Cuma para ulama berbincang tentang kesan riak di dalam amal. Satu orang bila dia buat sesuatu riak kerana manusia, kerana makhluk, yang ni memang dia tak dapat pahala langsung, dia berdosa lah. Tapi biasanya orang mukmin tak adalah sampai tara ni. Biasanya orang munafik lah, dia buat sesuatu tu memang kerana manusia lah. Orang munafik kan, dia solat, dia bukan ikhlas pun, dia solat
kerana nak percaya, nak orang percaya yang dia tu mukmin, sebab dia takut dia akan diapa-apakan, kan. Tapi kalaulah kata seseorang tu dia solat, seseorang itu dia solat, lepas tu masuk riak, apa jadi pada amalannya? Kalau dia berjaya tolak, dia berpahala pada usaha dia tolak tu. Dia tengah solat ni mula-mula ikhlas, lepas tu masuk riak. Sebab apa? Sebab orang datang, orang tengok aku solat ni, kan, panjang-panjang sikit lah, kan. Bagi suara sedap-sedap sikit. Dia tolak, dia kata Masya Allah, ini semua tak bagus, ini dia tolak. Dia dapat pahala usaha tolak dia tu. Tapi kalau ada riak tu dalam jiwa dia, dia tak tolak, tetapi niat kerana Allah itu still dominan dalam jiwa dia, cuma ada ganggu sikit riak tu, maka amalan tersebut tidak ditolak keseluruhannya, tetapi pahalanya tidak sempurna seperti mana orang yang niat kerana Allah dan Rasul. Okey? Boleh faham, Maka kita, sebab itu Nabi kata fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Hijrahnya itu bergantung kepada apa yang dia niatkan, tujuan dia hijrah untuk apa. Kalau sempurna kerana Allah dan Rasul, sempurnalah. Kalau tak sempurna, maka akan dihitung berdasarkan apa tujuan dia yang sebenar. Jadi sebab itu kita kena kawal perasaan kita, kawal jiwa kita, kawal hati kita, supaya tidak ada perasaan riak itu sampai kita buat semua benda kerana nak menunjuk pada orang. Maka dia akan menjadi sia-sia, dan bahkan kalau benda tu memang untuk Allah, kita riak, dia akan menjadi dosa. Tapi kalau katalah seseorang tu buat sesuatu amalan, kan, dia buat sesuatu amalan, dia ikhlas, dan amalan tu dah selesai dah, riak datang kemudian. Dia dah buat dah benda tu, semalam dia buat, lepas tu orang pun sembang-sembang benda yang dia buat tu, dia pun jadi macam aku riak. Apa jadi pada amalan yang lepas tu? Ada dua pendapat. Pendapat pertama kata tak ada kesan, kerana riak berlaku selepas. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, amalan yang tadi tak ada kesan sebab dah terlepas, dah siap. Tetapi riak yang baru ni memberi kesan kepada jiwa dia, dan memberi kesan pada dosanya yang baru, dan mungkin dosanya nanti akan memadam pahalanya yang telah ditulis. Maksudnya dosa tu akan bertambah lebih daripada apa yang ditulis. Okey? Tapi kalau happy, perasaan seronok bila buat sesuatu orang puji. Contoh kami sekarang ni ada satu apps, nanti tuan-tuan boleh download free percuma, kawan-kawan duk bantu juga ni, Semak Hadis ni dia apps free, dekat Apple pun ada, dekat Google pun ada, boleh download. Type je Semak Hadis, download. Ini usaha daripada kawan-kawan kita lah. Ustaz Rizal pun duk bantu, Syekh Razif kita duk bantu, Dr. Kamilin pun terlibat, saya pun terlibat, tim saya lah buat benda ni. So far Alhamdulillah kita dapat dana daripada kawan-kawan kita bantu lebih daripada 500,000, hampir 700,000 kita buat benda tu. So pelan-pelan sekarang ni tengah buat. InsyaAllah kita akan buat, sekarang ni kita kumpulkan hadis dhaif dan palsu dulu, lepas tu insyaAllah dalam proses kita nak masukkan yang sahih pula. Jadi usaha ni berterusan. Jadi bila orang tengok, semalam saya baru baca kan review dekat Google, kan bila kita buka Play Store tu kita boleh baca review kan. Bila saya buka review tu, saya baca tengok orang duk review saya punya apps tu, kawan tim saya punya apps tu, Alhamdulillah semuanya yang saya baca setakat tu lah, semuanya berikan komentar positif, bagus. So depa rating 4 point something lah star, dapatlah 4 lebih bintang kan. So ada rasa seronok dalam jiwa, seronok best lah buat benda ni. Tu riak tak? Itu tak riak. Ya, yang tu adalah ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kepada orang mukmin. Busyra ajilil mukmin, itu merupakan berita gembira, ajili busyra mukmin, berita gembira yang Allah Ta'ala berikan sebelum dia dapat syurga. Jadi kalau gembira dia tu disebabkan ibadat yang dia buat dan itu memberi manfaat kepada orang,
itu tidak dianggap sebagai riak. Perasaan gembira tu kerana melakukan sesuatu yang baik, yang bermanfaat untuk umat. Jadi saya pun happy lah bila buat benda tu, sebab ini memang saya punya dream lah. Saya punya apa? Saya punya impian. Apa dia? Kita nak himpunkan hadis palsu dan dhaif di dalam satu app, supaya bila saya tidur pun orang boleh check. Sebab dalam Facebook saya ramai orang duk bertanya kerana tak menang tangan. Tak menang tangan nak jawab. Siapa yang jadi admin saya, dia tahulah. Tak ada admin saya. Saya jadi admin Facebook saya, dia tahulah. Ramai orang tanya. Sampai ada marah-marah pula. Dia kata, ustaz ni sin aja tapi tak nak jawab. Sombong. Tapi macam mana saya nak buat? Saya banyak kerja lain. Saya banyak kerja lain yang kadang-kadang kita rasa tak menang tangan. Itu pun bila saya kadang-kadang saya terpaksa tulis dalam satu status Facebook. Itu pun ada orang marah juga. Dia kata, alah, benda ni tak payah letak kat Facebook lah. Jawab je lah kat orang yang bertanya. Kan biasa saya akan tulis. Ramai orang bertanya saya kan. Tak jawab je lah pada orang yang bertanya. Dah kalau 100 orang tanya, takkan nak jawab 100 orang. Aku buat banyak kerja lain. Makan asam pedas lagi bagus. Cik kan. Buat satu post semua orang boleh baca. Jadi ada benda-benda yang berulang. Kadang-kadang benda orang tanya berulang. Benda yang berulang ni diikut musim. Kan? Bila waktu Maulid Nabi, keluarlah hadis-hadis berkenaan dengan Maulid. Tu kita nak jawab setiap tahun kan. Kan jadi macam susah. So kita bila buat apps, anytime orang boleh semak, type aja, insya-Allah dia akan keluar. Jadi benda ni free, benda ni percuma, benda ni wakaf untuk umat. Jadi insya-Allah doakan, kami tengah usahakan supaya dia boleh jadi self sustain. Dia boleh dia ada duit dia sendiri. Insya-Allah kita akan buat yayasan bergerak atas infak orang, bergerak atas yayasan. Dan insya-Allah banyak lagi idea-idea yang saya nak buat dengan Syekh Razif kita ni, dan juga dengan Dr. Kamilin pun sama. Ustaz Reza pun duk bantu juga, alhamdulillah. Kita nak buat benda ni supaya menjadi mainstream. Kita pun nak dapatkan sokongan daripada Mufti Perlis. InsyaAllah Mufti Perlis pun happy dengan projek kita ni, alhamdulillah. Jadi kalau orang duk kata bagus, bermanfaat, kita buat kerana Allah. Kita bukan nak dapatkan habuan dunia. Kalau nak dapat habuan dunia, baik kita jual kan. Download RM1 kan, sebulan RM1. Kalau 30,000 orang download, subscribe, 30,000 sebulan, kaya saya kan. Tapi dunia ni nak ke mana sangat kan. Jadi saya fikir biarlah saya usahakan benda ni, dan kawan-kawan pun nak tolong. Alhamdulillah, kawan-kawan kita yang mempunyai rezeki yang lebih, dia orang tolong. Bila saya sebut tak cukup ni nak buat projek ni, dia orang bantu. Jadi benda ni akan menjadi satu projek yang di rantau ni tak ada orang buat lagi. Malaysia tak ada orang buat sebelum ni, Indonesia pun tak ada, Brunei pun tak ada. Jadi insya-Allah kalau kita berjaya, kitalah negara yang pertama di rantau inilah yang menggunakan bahasa Melayu ni, mengumpulkan hadis dhaif dan palsu dalam bentuk apps dan web. Boleh tengok di semakhadis.com. Kalau web, semakhadis.com. So kita masukkan slow-slow. Sekarang ni kita tengah buat, masukkan data untuk kitab Al-Jaddul Hasis karya Al-Amiri, dihimpunkan hadis palsu dan dhaif. Kita terjemahkan, kita masuk dalam apps. Dalam masa yang sama kita juga menghimpunkan kitab Al-Mughir karya Syekh Al-Ghumari. Al-Ghumari menghimpunkan hadis palsu yang ditulis oleh dalam hadis palsu yang dikumpulkan ataupun yang ditulis oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti ada satu kitab nama dia Al-Jami' As-Saghir. Dia janji dia tak akan bawa hadis palsu dalam tu, tapi Ghumari semak, dia kata ada hadis palsu, dan dikumpulkan hadis palsu dalam kitab Suyuti tu dalam kitab Al-Mughir, dan kita dah siap terjemah dah siap semak, dan sedang dimasukkan dalam apps. Sebab tu kalau sahabat-sahabat semua download semak hadis ni, setiap hari dia akan update 5 hadis masuk. Kenapa 5 je ustaz? 5 tu nak masuk kan, seorang penterjemah terjemah, seorang penyemak akan semak. Bila penterjemah akan terjemah, biasanya budak-budak lepasan degree lah, dia orang akan semak dalam bidang hadis, dia orang boleh bahasa Arab, dia orang semak. Ada orang terjemah. Lepas tu kita akan bagi seorang penyemak ni doktor-doktor PhD lah yang dalam bidang hadis. Dr. Kamilin, saya sendiri, Dr. Faisal Shah, Dr. Yusuf daripada USIM, Dr. Omar Makno daripada USM. Mereka ni tolong kita untuk semak. Bila dah semak, kita akan hantar dalam bentuk Word. Daripada bentuk Word tu, pemasuk data akan masukkan data. Kita akan copy yang bahasa Arab, masuk kolom bahasa Arab. Copy bahasa Melayu, masuk terjemah bahasa Melayu. Letak status, klik kat status. Komentar ulama Arab, yang Arab letak. So kita nak copy paste tu lambat. Dan waktu copy paste tu pun
kita akan dapati ada beberapa kesilapan lagi. So kena betulkan balik. Kadang-kadang terjemah literal betul, tapi terjemah konteks salah. Contohnya, baru ni saya jumpa penterjemah kita terjemah, mungkin penyemak pun terlepas pandang. Kan, penyemak pun kan terlepas pandang manusia kan. Jadi masa saya masukkan data tu, ditulis kat situ. Perkataan Nabi Ibrahim dalam hadis tu, qaulu Ibrahim hina ulqiya finnar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia terjemah perkataan Ibrahim ketika dicampak dalam neraka, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi aku Allah dan dialah sebaik-baik wakil yang menguruskan urusanku. Dari sudut bahasa betul, nar tu mana neraka, tapi takkan Nabi Ibrahim masuk neraka. Sebenarnya Nabi Ibrahim sebelum dicampak masuk dalam api, bukan api neraka, api. Sebab nar tu dalam bahasa Arab boleh masuk api, boleh masuk neraka, dari sudut bahasa betul. Tapi kalau kita release, jenuh lah dia kata ini geng Wahabi ni Nabi Ibrahim mau masuk neraka. Kacau kita kan. Jadi oleh kerana tu alhamdulillah kita detect benda tu, kita detect. Baik. Saya rasa cukuplah sekadar tu. Lambat dah ni. Ada soalan ataupun komen ke, kritik ke? Boleh. Kalau ada saya salah di mana-mana. Faktor besar pada tasarrufat tasarrufat orang Madinah dalam ikramkan orang Madinah. Macam mana? Tindak tanduk orang tu, apa yang membuatkan pendorong besar tindak tanduk mereka nak bantu muhajirin? tindak tanduk pendorong terbesarnya antara benda yang memberikan sumbangan kepada penerimaan orang-orang Ansar ni kepada dakwah Islam adalah kerana mereka berjiran dengan orang Yahudi. Soalan, mungkin tak dengar soalan kan. Dia kata, Ustaz Daud kita tanya, apa yang menyebabkan, apa faktor yang menyebabkan orang Madinah ni nak bantu orang Muhajirin? Sebab Nabi bukan minta tolong orang Madinah kan, Nabi minta tolong orang Taif sekali. Tapi orang Taif tak terima kan. Dia pun pergi Madinah, dia dah terima kan. Apa faktor? Faktor yang pertama adalah yang saya perasan lah. Pertama kerana dia orang ni dekat dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ni, dia orang kan tahu Nabi akhir zaman akan muncul. Dalam kitab-kitab dia orang disebutkan ciri-ciri Nabi ni detail. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang kami berikan kepada mereka kitab, mereka kenal Nabi ni seperti mana mereka kenal anak mereka. Saya bawa anak ni kan, katalah anak saya ni duk main dekat dalam bilik sana. Lepas tu saya kat luar ni dengar bunyi budak menangis. Daripada bunyi tu saya tahu anak saya. Sebab cara lenggok dia menangis tu dah biasa dengar. Dengar, ni bukan anak aku. Bapak lain akan kata, ni anak aku. Orang yang biasa dengan anak dia akan kenal anak dia. Cara menangis dia akan kenal. Walaupun dia tak tengok, dia dengar je. Sama macam orang ahli kitab. Ciri-ciri Nabi akhir zaman diceritakan di dalam Al-Quran secara detail. Ciri-ciri Nabi ni. Jadi orang Yahudi ni dia orang menunggu, sebab tu dia orang dekat Madinah. Dia orang tunggulah Nabi. Dia orang tunggu Nabi akhir zaman. Masa tu orang Madinah diancam ataupun diubut. Korang jaga-jaga, Nabi akhir zaman akan keluar. Kalau dia keluar, kami akan bersama dia untuk memerangi kamu. Jadi orang Madinah bila jumpa Nabi dekat Mina masa tu untuk buat perjanjian Aqabah kan, dia orang cepat-cepat masuk Islam. Sebab dia orang kata kalau Yahudi jumpa dulu, Yahudi akan naya kat kita lah. So kita jadi sahabat Nabi ni dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkemungkinan kerana sifat nak dengar orang Ansar ni. Kan siapa nama sahabat yang mati bergegar arash tu? Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az dengan Usaid bin Al-Hudhair. Dua-dua orang ni kan pemimpin orang Madinah. Dia pemimpin Aus dan Khazraj kan. Betul kan milih, betul jawab. Dia duduk Madinah lama kan. Masa Mus'ab pergi kan, bila berlaku perjanjian Aqabah orang Madinah dengan Nabi kan, Nabi hantar Mus'ab pergi ajar Quran, dakwah kan.
Masa tu Sa'ad bin Mu'az dengan Usaid bin Hudair kan tak puas hati dengan Mus'ab ni. Sebab bila dia dakwah orang Madinah ni, dia dengar, lepas tu dia masuk Islam. Masa tu Sa'ad dengan Usaid ni tak puas hati ya. Dia kata, kau datang sini, kau convertkan orang sini, pecah belahkan kami. Apa Mus'ab kata masa tu? Dengar dulu. Kalau tak suka tak apa, lepas ni saya tak ganggu awak lagi, tapi dengar dulu. Dia pun letakkan dia punya busur panah, dengar. Dia memang nak gaduh masa tu, nak halau lah Mus'ab masa tu. So Mus'ab pun membaca ayat-ayat Quran pada dia, dan dia akhirnya dia kata macam okey, akhirnya dia masuk Islam. Jadi yang pentingnya faktor keadaan diugut pada masa tu. Lepas tu keadaan orang Ansar orang Madinah yang pada masa tu nak dengar, dan orang-orang Madinah pula duduk di kawasan yang tak ada kepentingan untuk mereka tak terima. Sebab kalau benda tu betul, kita tak ada kepentingan untuk tolak, terimalah. Sebab kalau orang Mekah, dia orang ada kepentingan. Sebab orang Mekah ni kan bandar besar lah, kira traders punya tempat lah kan. Sebab itu Al-Imam Tabari dalam kitab tafsir dia kata ada satu riwayat, orang tanya dia, Muhammad ni betul ke? Muhammad ni, hal kana Muhammadun sadiq, Muhammad betul ke? Dia tak nak jawab. Lepas tu kawan tu tanya, dia kata, jawablah, ni bukan dihebahkan, kita berdua je, al-amru baini wa baik, kita berdua je. Muhammad betul tak? Dia pun tengok, dia kata, waihak, inna Muhammadan la sadiq. Dia kata, malang kamu yang bertanya ini, Muhammad tu betul. Walakin, dia kata, tapi idza zahaba banu Qusay bil liwa'i was siqayati wan nubuwah fama yakunu li sa'iri Quraisy. Tapi kalau Banu Qusay, Nabi ni cucu Qusay lah, kalau semua dapat kat Banu Qusay bil liwa', kepimpinan tentera dapat kat depa, was siqayah, kontrak minum orang buat haji pun dapat kat Banu Qusay, bil liwa'i was siqa wan nubuwah, kenabian pun dapat kat Banu Qusay. Habis tu yang kami ni dapat apa? Yang Abu Jahal sebut. Maksudnya dia lawan Nabi tu bukan sebab dia kata Nabi tu bohong. Dia lawan Nabi tu sebab kepentingan dunia dia lah. Ada juga satu riwayat, dia kata satu hari Abu Jahal ni lalu dekat kat Mekah tu, ada perhimpunan budak-budak perempuan, budak-budak muda kan. Masa tu Abu Jahal pemimpin lah. Dia kata, budak-budak perempuan tu kata, dia ni nanti mesti kalah dengan Muhammad. Dia masa tu dia kata, kurang ajar betul anak dara ni, aku nak lawan Muhammad sampai aku menang. Kerana ada sifat ego. Jadi sebab itu kita ni jangan ada sifat ego. Sebab tu saya selalulah nasihati diri saya, kita semua juga sama, jangan bila orang tegur kita, jangan tertolak lah. Tengok apa yang rasional, kalau betul kita terima. Sebab tu saya bila hujung kuliah saya kata, kalau siapa nak tegur saya, silakan. Kritikan ke apa, silakan. Kerana memang ada orang tegur betul. Dalam satu kuliah saya sebut satu hadis, saya sebut nama seorang sahabat tu salah. Dalam Facebook, dalam Facebook dia hantar mesej, ustaz, saya rasa macam sahabat tu fulan Abu Qatadah, bukannya Abu Talha. Macam itulah, saya lupa dah hadis yang mana saya sebut. Terus saya cek, betul lah kan, saya silap. Jadi saya beritahu, terima kasih banyak. Lain kali tegur lah dalam kuliah. Kenapa tegur dah balik pun nak tegur? Di benda tu benda yang mengajar kita. Itu yang kedua. Yang ketiganya, yang kita kena lazimi, orang mengaji agama lah, orang yang berkuliah ni kan, kita berkuliah bukan kerana ramai orang atau sikit orang. Kita kuliah kerana kita nak bagi ilmu. Kalau ada seorang kat sini, katalah saya datang ini, Razif kata, Syekh, dia pun tak nak datang aja, dia pun tengok JDT malam ni, anda seorang lah kuliah. Kalau dia seorang pun kita, insyaAllah kita jalan lah. Kerana ambil semangat Nabi dekat Mina. Nabi ceramah di Mina, dakwah di Mina, tak ada siapa mula-mula dengar pun. Saya sebut benda ni sebab ada kadang-kadang penganjur dia susah hati. Penganjur ni bila nak jemput saya, dia susah hati. Baru ni ada seorang lah, kawan lah, sahabat kita, dia buat satu anjuran lah, kuliah
Ramai orang masuk dalam bilik kuliah tu, Zoomnya kuliah. 300 orang masuk. Tajuk tu pun tajuk macam best sikit, bersedia untuk mati. Kan? Jadi ramai orang dia tahu dia nak mati, dia masuk ramai. 300 orang. Jadi untuk kuliah akan datang, dia kuliah tu selang-seli. Waktu sama, Ahad malam. Malam ni sepatutnya malam ni. Tapi malam ni saya tangguhkan sebab ada pertemuan dengan sahabat-sahabat di sini. Jadi saya tangguhkan. Malam berikutnya dia ada selang-seli. Hari Ahad malam tu, seminggu bersedia untuk mati, seminggu lagi penawar penunjuk nabawi bagi hati. Dia selang-seli. Jadi bila petunjuk nabawi bagi hati tu kurang sikit. Masuk dalam 100, dia tak sampai 300 lah. Lepas tu minggu akan datang ni dia minta saya promote. Dia tu, Ustaz tolong promote kat Ustaz punya Facebook. Ustaz bagilah, biar ramai sikit orang masuk. Saya pun kata okey, saya masukkan. Bila kita bagi link dekat Facebook, orang tengok dekat Facebook, orang boleh masuk kat Zoom tu. Sekali orang Rusia pun masuk. Orang Rusia masuk, orang Arab masuk, dia ganggu kuliah. Saya tengah kuliah, dia berbising. Kan? Sebab apa? Sebab kita dah umumkan link tu dekat orang kan. Sebab link tu tak boleh umumkan. Sebab semua orang boleh masuk. Jadi bila kita nak remove dia, dia masuk dengan nickname baru. So kita tak detect. Orang Rusia cakap-cakap dalam bahasa Rusia, dia ganggu. Saya sebut lepas pada kuliah, dia minta maaf, dia kata sorry lah Ustaz. Saya kata ini sebab kita letak link tu dekat Facebook. Saya faham lah, mungkin kerana dia rasa macam, mungkin dia ada rasa bersalah bila dah 300 itu dia nampak Ustaz seronok. Bila turun jadi 100 mungkin Ustaz macam down sikit. Dia orang ni tak jemput betul-betul kan. Jadi saya kata kat dia, saya kata jangan susah hati. Saya ni kalau saya datang mari kuliah, 4 orang datang pun saya kuliah. Kuliah dekat Telekom, Ustaz Reza duk panggil. Ada waktu-waktu sikit tak ada orang pun. Kuliah dekat ada tempat-tempat saya berkuliah, 3-4 orang je datang. Tapi dia orang nak belajar, saya ajar. InsyaAllah ada masa, ada kelapangan saya ajar. Sebab kita nak kualiti bukan kuantiti. Tu ada satu pengurusi masjid. Lama cerita ni kan. Pengurusi last ni, lepas ni saya tutup majlis. Ada seorang pengurusi masjid. Dia sebut pasal seorang ustaz selebriti ni. Dia kata kami tak panggil dia ustaz dekat apa ni masjid kami. Saya tanya dia, kenapa je? Dia kata susah ustaz panggil dia. Kata kenapa? Kalau panggil dia, orang tak ramai, kami kena balun. Bila orang tak ramai, kami kena balun. Sebab sebelum ni kuliah dia ramai. Sebab apa kuliah dia ramai? Sebab masa tu dia betul-betul punya geng parti sekian-sekian. Jadi penyokong parti tu suka dengar kuliah, ramai orang. Lepas tu dia tukar parti. Ini bukan zaman ni lah, dulu-dulu punya lah. Sekarang ni lompat parti biasa kan. Zaman dulu ni lompat parti orang susah nak jumpa. Tambah pula ustaz tukar parti kan. Daripada parti asal dia tukar parti lain. Daripada pakai serban, pakai kupiah, pakai songkok pula, songkok tinggi. Jadi orang tengok tak boleh terima. Zaman tu lah tak ramai orang datang kuliah dia. Bila tak ramai, sebab dia tukar parti, dia marah dekat AJK. Apa ni tak buat iklan ke? Dia kata kami buat dah, tapi orang tak datang. Macam mana kami nak buat? Kami dah umum dalam waktu solat Jumaat tu, kami umum sebelum solat khutbah, kami umum dah. Tapi orang tak datang, kami nak macam mana Ustaz? Jadi kami pun bila dah kena marah AJK mesyuarat buat keputusan tak payah panggil Bila tak panggil, ustaz tu marah juga. Inilah dah sombong. Panggil pun kena marah, tak panggil pun kena marah. Jadi ustaz ni sebut, dia sebenarnya cerita kat saya tu, dia bukan apa, dia tanya hukum je. Dia kata, Ustaz, bila kami tak panggil dia marah. Tapi kami firm lah, kami kata kami tak nak panggil, tak nak pening kepala dengan dia. Dia boleh kata dekat kami, saya tak halalkan ilmu yang saya bagi kat awak semua. Jadi apa hukumnya Ustaz? Macam mana kita nak guna ilmu yang kita dapat? Dia ajar benda yang bagus, ilmu dia bagi tu. Jadi apa hukum seorang ustaz cakap macam tu? Kita boleh tak amal ilmu dia? Saya biasanya lah, bila sebelum saya jawab soalan yang ilmiah ni, kadang-kadang kalau ada benda yang kita boleh kilas, kita kilas dulu lah, nak bagi dia faham. Saya tanya dekat Haji tu, Ji, masa dia sebut saya tak halalkan ilmu tu, sampul yang Haji bagi kat dia setiap lepas kuliah tu, dia pulang balik tak? Dia tak pulang lah ustaz. Kalau tak pulang, jangan pinin-pinin fikir. Mana boleh tak halal ilmu, sampul ambil semua. Kan lepas kuliah kadang-kadang orang masjid bagi sampul kan. Oh sampul ambil, ilmu tak halal.
banyak cantik. Lepas tu dia kata, oh, okay, saya faham. Ilmu ni Allah Ta'ala punya, bukan dia punya. Ilmu Allah Ta'ala punya, dia dah bagi dah sebelum tu. Mana boleh dia tak halalkan, bukan dia punya ilmu. Maka sebab itu saya katakan, jangan sampai kita ni ditipu oleh kemasyhuran. Jangan sampai kita ni ditipu oleh glamour. Berapa ramai manusia yang kerana nak mempertahankan glamour takut nak sebut. Saya tak nak sebut lah, nanti orang tak suka. InsyaAllah saya sebut, walaupun orang lain tak sebut. Ada juga kadang-kadang perasaan takut tu, ada juga. Tapi kita cuba untuk buang. Kerana apa? Kerana kita bukan nak naikkan diri kita, kita nak naikkan agama Allah. Itu je. Jadi ambil semangat orang Ansar ni. Kalau ada Dr. Kamini nak tambah lagi, boleh juga lah. Okey, jadi saya cukuplah sekadar tu. Kalau saya ada salah di mana-mana, saya terkasar bahasa, saya minta maaf. Terima kasih kepada Syekh Razif kita yang menganjurkan majlis pada malam ini, walaupun tak diketahui lokasinya. Jadi saya berhenti dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.